Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof bin Awai. Nombor kami trade 274289 daripada PSUM Johor Bahru akan menerangkan tentang maksud teori interaksi simbol. Teori interaksi simbol dikatakan situsan idea oleh beberapa orang tokoh seperti George Herbert Mead, Charles Coley, W.I. Thomas, Erving Goffman dan Herbert Blumer, iaitu merupakan pelajar Mead yang meneruskan usaha mempericikan pemikiran Mead mengenai interaksi simbol. Tetapi tokoh utama yang meletakkan dasar teori ini adalah George Herbert Mead. Mead tertarik untuk mengkaji interaksi sosial kerana apa yang dilihat daripada interaksi, misalnya daripada dua atau lebih individu itu berpotensi mengeluarkan simbol dan makna. Baginya, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh simbol-simbol yang dikeluarkan oleh orang lain, begitu juga sebaliknya. Hasil isyarat yang diberikan dalam bentuk simbol individu itu akan mengutarakan perasaan, fikiran dan maksud, misalnya dengan membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Oleh itu, interaksi antara beberapa pihak ini akan berjalan lancar tanpa gangguan. Seterusnya, simbol yang dikeluarkan pula akan dimaknakan bersama sehingga masing-masing boleh memahami bersama apa yang dibincangkan, misalnya. Namun, interaksi ini tidak akan selamanya berjalan lancar. Berikutan mungkin ada pihak yang menggunakan simbol yang tidak memberikan makna kepada orang lain, bahkan membawa kepada berlakunya salah faham. Teori ini pada asasnya merupakan kepada tindakan dan tingkah laku manusia dalam interaksi sosial. Di samping itu juga kita melihat bagaimana mereka bertindak balas dan mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok atau secara individu dengan individu sahaja. Keadaan ini akan diterapkan dalam proses sosialisasi. Teori ini sebenarnya memfokuskan kepada individu yang dicorakkan oleh masyarakat. Kepentingan teori interaksi simbol. Yang pertama, sebagai cara untuk berkomunikasi. Kedua, untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain. Ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Keempat, untuk mentafsir dan membuat definisi daripada setiap tindakan orang lain. Seterusnya, bagaimana cara saya menggunakan teori tersebut dalam kehidupan seharian? Yang pertama, dengan menggunakan bahasa lisan, contohnya seperti bercakap. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa bukan lisan, contohnya dengan menulis dan melukis. Yang ketiga, memahami maksud apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, contohnya saya dengan menonton program di televisyen. Kesimpulan, kehidupan bermasyarakat akan terbentuk apabila adanya proses komunikasi dan interaksi antara individu atau kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat difahami maknanya melalui proses belajar. Walaupun terdapat norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna daripada simbol juga boleh memberikan batasan terhadap sesuatu tindakan. Tetapi dengan kemampuan berfikir yang dimiliki manusia akan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh itu, akan wujud suasana yang berbeza daripada interaksi yang tercapai maknanya dengan interaksi yang tidak tercapai maknanya. Berikutan kemampuan berfikir antara seseorang individu itu berbeza. Sekian, terima kasih.